khabar? Lama tak bersua kan? Okey, hari ni kita akan sambung ya tajuk masih bab 6 tajuk yang kita nak sambung hari ni adalah 6.2 kita nak belajar tentang tenaga nuklear. Cikgu harap semua dah bersedialah boleh memulakan sesi pembelajaran ni dengan bacaan umul kitab dan doa penerang hati. Sebelum pergi lebih lanjut, kita lihat apa dia tenaga nuklear. Okey, sebagaimana yang anak-anak tahu, okey, sumber tenaga kita adalah yang paling utama adalah matahari kan. Okey, matahari ni membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Macam mana matahari ni boleh bekalkan tenaga kepada kita? Okey, kerana di dalam teras matahari terdapat berlakunya tindak balas yang dinamakan sebagai tindak balas pelakuran nukleus hidrogen pada tekanan yang sangat tinggi di mana dua nukleus hidrogen akan bercantum membentuk satu nukleus helium dan juga pada masa yang sama ia akan membebaskan tenaga nuklear. Dan tenaga ini dipancarkan ke permukaan matahari dalam bentuk tenaga cahaya dan tenaga haba. Maka, tenaga nuklear dikenali sebagai tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti perebutan radioaktif, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kita akan lihatlah pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus pada hari ini. Rebutan radioaktif anak-anak nak belajar kan sebelum ni. Okey, dekat ni sebagai info dekat Malaysia kita ada satu agensi nuklear Malaysia yang kita panggil sebagai MUSTI sejarahnya tenaga nuklear ni di Malaysia bermula dengan penubuhan sebuah pusat penyelidikan atom Tun Ismail Puspati di bawah Kementerian Sains Teknologi dalam sekitar pada 19 September 1972. Okey, dan sekarang ni kita panggil dia sebagai Agensi Nuklear Malaysia. Okey, sekarang kita ada dua gambar rajah kan? Satu pembelahan, satu pelakuran. So, apa yang kita nak bincangkan selepas ini adalah tentang pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus ni adalah tindak balas nuklear yang boleh menghasilkan tenaga nuklear. Okey, semasa tindak balas nuklear berlaku, akan berlakunya kehilangan jisim yang kita sebut sebagai cacat jisim. Kita akan belajar mengira cacat jisim dan juga mengira tenaga nuklear yang terhasil. Okey, kita pergi kepada pembelahan nukleus dahulu. Okey, pembelahan nukleus adalah tindak balas nuklear apabila, yang ini kena ingat satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Okey, nampak tak? Ini nukleus yang berat. Dia dibedil oleh neutron dan dia akan menjadi nukleus yang lebih ringan di samping dia membebaskan tenaga yang banyak dan juga neutron-neutron yang lain lah. Okay, kita lihat pembelahan nukleus. Kita ada uranium 235 dibedil oleh satu neutron. Dia akan menjadi uranium 236. Kerana apa? Sebab dah tambah satu neutron kan. So 1 tambah 235 iaitu 236 lah. Bawah tidak berubah. Okey, nombor protonnya tak berubah. So di situ bila tak stabil dia akan melakukan pembelahan nukleus supaya dia menjadi lebih stabil dengan membebaskan atom krypton dan juga barium dan juga ada 3 neutron dihasilkan di samping tenaga yang dibebaskan. Okey, ini persamaan bagi tindak balas di atas ya. Okey, kalau nak lihat 235 uranium tambah 1 neutron ni yang pertamalah. Okey, ini persamaan bagi yang pertama. Yang kedua ini dia menjadi 23692. Okey, so
pastikan sebelum dan selepas tindak balas yang berlaku mesti seimbang nombor protonnya dan nombor nukleonnya. Okey, kemudian bila berlakunya pembelahan nukleus akan adalah barium, kripton dan neutron. Macam mana tahu tiga ni? Sebab kena seimbangkan persamaan, tambahkan dengan tenaga. Kita lihat pelakuran nukleus, dia berbeza dengan pembelahan nukleus. Kalau tadi pembelahan nukleus yang berat menjadi nukleus yang ringan kan? Okey, di sini pelakuran nukleus adalah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Selain itu, ia berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi seperti dalam teras matahari. Anak-anak boleh lihatlah rajah di sebelah ni. Okey, di sini kita lihat pelakuran nukleus melibatkan deuterium dan tritium bagi menghasilkan nukleus helium yang lebih berat. Okey, di mana tenaga dan satu neutron turut dibebaskan. Okey, kalau tengok dekat sini kita ada deuterium. Okey, dia melaku dengan tritium berlaku proses pelakuran menghasilkan helium dan juga membebaskan neutron dan juga tenaga. Kalau nak lihat kat sini ni dia punya persamaan kimia dia, pastikan dia seimbang kiri dan kanan, iaitu sebelum dan selepas tindak balas berlaku. Kita lihat hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim yang cikgu sebutkan sebelum ni, kehilangan jisim kan. Kita ada satu unit yang dipanggil unit jisim atom iaitu UJA yang digunakan sebagai ukuran jisim suatu atom. Cikgu rasa anak-anak dah belajar dekat kimia ni. Kerana apa gunakan UJA ni? Sebab kalau kita gunakan gram atau kilogram, ia sukar sebab jisimnya adalah sangat kecil. Maka kita gunakan perbandingan relatif antara jisim suatu atom yang lain dengan jisim satu atom karbon. Jadi kita gunakan isotop karbon 12 sebagai rujukan. Kerana apa? Kerana karbon ini terkandung dalam banyak sebatian yang ditemui di bumi. Jumlah jisim selepas reputan radioaktif adalah sentiasa kurang daripada jumlah jisim sebelum reputan radioaktif. Begitu juga dengan apabila berlakunya tindak balas nuklear, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Jumlah jisim sebelum lebih besar daripada jumlah jisim selepas. Dan kehilangan jisim ini kita panggil sebagai cacat jisim. Kita gunakan simbol M. Kita lihat satu contoh yang ini, contoh pembelahan nukleus kan. Jumlah jisim sebelum tindak balas, macam mana nak dapat ni? Tambahkan sahaja jisim neutron dalam UJA dengan jisim uranium 235 dalam unit UJA. Dapatlah 236.05259 UJA. Tulis semua ya anak-anak. Kemudian selepas tindak balas akhirnya akan berlaku ada apa? Ada krypton dan barium. Jadi dan juga 3 kali neutron. So anak-anak tambahkanlah krypton punya jisim dalam UJA, begitu juga barium jisimnya dalam UJA dan jisim neutron dalam UJA tu kena darabkan 3 sebab dia ada 3 kan. Jadi tambahkan. Kalau nak lihat comparekan di sini, sebelum lebih besar daripada selepas, maka cacat jisim tolakkan sahajalah sebelum tolak selepas. So akan dapat 0.18606 UJA unit dia. Tapi ingat UJA ni bukan unit SI. Kita nak lihat hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear dengan cacat jisim.
Okey, ini hubungannya diterangkan melalui satu rumus hubung kaitkan oleh satu rumus yang diterbitkan oleh Albert Einstein. E sama dengan mc square, mc kuasa 2, di mana E adalah tenaga yang dibebaskan, jumlah tenaga yang dibebaskan dalam unit SI ini joule, manakala M adalah cacat jisim dalam unit kg lah, sebab kita nak dapatkan unit joule kan. Okey, mesti guna unit SI lah, jisim kg unit SI-nya. Tadi kita kira UJA kan. Jadi UJA tadi kita kena tukarkan kepada jisim dalam unit kg. Iaitu bagaimana kita darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 lah. Dan juga kita ada C. C ni adalah laju cahaya dalam vacuum. Iaitu MS negatif 1. Dia punya unit dia. Di mana kita tahu lajunya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa ada kuasa 2 di situ. Okey. Dia kata, beliau berkata, jisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Dan sebagai tambahan, tenaga nuklear juga boleh dinyatakan dalam unit mega electron volt. MeV tu, 1 mega electron volt tu sama dengan 1.6 darab 10 negatif 13 joule. Ini bermaksud kalau anak-anak dapat soalan tu dalam unit mega electron volt dia punya tenaganya, anak-anak tukarkanlah, darabkan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 13 joule. Ataupun dia nak jawapan dalam mega electron volt. Jadi anak-anak dapat jawapan dalam joule. So anak-anak bahagikan dengan nilai yang disebutkan itulah. Kita pergi contoh bagaimana nak mengira ni. Contoh yang pertama, dia ada satu persamaan radium 226 mereput menjadi radium 222 dan memancarkan zarah alfa. Pertama sekali lihat. Okey, seimbang tak persamaannya? Okey, dah seimbang. So, kita boleh terus mengira. Yang pertama kita kena tahulah apa yang soalan hendak. Yang kedua kita kena catatkan semua maklumat yang diberikan. Yang ketiga kita kena pilih rumus yang sesuai. Dan yang keempat kita masukkan nilai-nilai dalam rumus. Okey, jom kita selesaikan. Okey, dia soalan ni nak apa tadi? Tenaga nuklear yang dibebaskan. So dia nak E lah. E berapa? Okey, yang diberikan adalah unit jisim-jisim bagi yang terlibat. Okey, nukleus yang terlibat. Jadi di sini saya tuliskan persamaan ni. Anak-anak tulislah semua jisim yang diberikan tu. Saya tuliskan persamaan ni untuk rujukan. Radium 88. Okey. So, kalau kita nak pilih rumus, rumusnya adalah E sama dengan MC kuasa 2. So, sini 3 darab 10 kuasa 8. MS negatif 1. Jadi, kita tinggal cari cacat jisim. Okey. Kita tengok dulu sebelum. Untuk jisim sebelum, kita ada radium kan. Okey, so radium ni jisim sebelum dia adalah 226.54 UJA. Okey. Manakala selepas kita ada apa? Radon dan juga helium. Kita tambahkan sahaja radon dalam unit UJA jisim dia 222.018 tambahkan dengan 4.003. Okey, ada satu je kan dia punya heliumnya. Jadi tak perlu darab lah. So dekat sini kita akan dapat berapa ni? 226.021. Okey, jadi di sini kita nampak kan sebelum lagi tinggi daripada selepas. Maka kita boleh dapatkan cacat jisim dekat sini. So, M adalah sama dengan 226.54 tolakkan dengan 226.021.
kita akan dapat 0.519 UJA. Ingat ini unit UJA kena tukar kepada unit SI, kg. So kita darabkan 0.519 ni dengan nilai berapa tadi? 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So kita akan dapat nilainya adalah 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Jadi dah dapat dalam kg, anak-anak masukkan je lah dalam rumus E sama dengan MC kuasa 2. So 8.6154 darab 10 kuasa 28. Okey. Padam sikit tak jelas. Darabkan dengan 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Anak-anak hati-hati dekat bahagian sini. Tekan kalkulatornya tu kena letak kurungan. Nanti kalau letak tertinggal pula kuasa 2 bagi 3 tu. So dapatlah nilai 7.75 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Okey, mudah kan? Cuma anak-anak tolong hati-hati masa menulis yang panjang-panjang ni dalam unit UJA ni kan. Hati-hati. Contoh yang kedua iaitu ni adalah tentang tenaga dalam tindak balas pelakuran nukleus lah. Di mana kita ada satu persamaan kimia yang dibagi. Dia suruh kira tenaga nuklear. Sama macam tadi kaedahnya. Okey, mula-mula dia suruh cari tenaga nuklear kan. Okay, nak tahulah. Segala maklumat dia beri. Dan kita pun tahulah nak gunakan E sama dengan MC kuasa 2. So, cikgu nak tulis dulu persamaan dia. Okey, jadi selepas tenaga dia tak ada jisim kan. Okey, jadi sebelum jisimnya adalah 2.014 tambah 3.016. Anak-anak akan dapat nilainya 5.03 UJA. Manakala selepas anak-anak kira dalam unit UJA iaitu anak-anak akan tambahkan untuk helium 4.003 tambahkan 1.009. Anak-anak akan dapat 5.012 UJA. Maka cacat jisimnya adalah 5.03 tolak 5.012 akan dapat 0.018 UJA. Macam biasa UJA ni kena tukar kepada kg. Di mana darabkan dengan 0.018 darabkan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Akan dapatlah 2.988 darab 10 kuasa negatif 29 kg. Dah dapat cacat jisim, senanglah. Masukkan saja E sama dengan MC kuasa 2. Okey, 2.988 darab 10 kuasa negatif 29 darab 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Anak-anak hati-hati tekan kalkulator, cikgu pesan ni kali kedua ya. Okey, so akan dapatlah 2.69 darab 10 negatif 12 Joule. Okey, selesai. Mudah sangat kan? Kita lihat penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey, dekat Malaysia tak ada reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik, tapi kita ada untuk penyelidikan Triga Puspati yang terletak dekat Bangi untuk menyelidik berkaitan bidang sains nuklear dan pendidikan. Okey, ini adalah cara
Reaktor nuklear tu menghasilkan tenaga elektrik. Sebenarnya anak-anak dah jumpa perkara ini masa tingkatan 3. Okey, kat sini kita ada dinding konkrit kebal. Okey, dia menggunakan skrin bertekanan tinggi. Kalau kat sini nampak tak ada pump air. Okey, kemudian ada aliran steam yang boleh memutarkan turbin. Dan akhirnya tenaga elektrik terjana. Kita tengok lebih detail. Anak-anak lihat dekat buku teks, dekat gambar. Tengok nombor 1 dekat gambar. Okey, ada pembelahan nukleus uranium-235 dan tindak balas berantai menghasilkan tenaga haba. Okey, dekat nombor 1 tu nak lihat pada muka surat 214. Kemudian di kedua ni kita ada air yang dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus, ya. Okey, seterusnya nombor 3, pendirihan air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Steam akan disalurkan ke turbin. Yang keempat pula, turbin tu diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya akan memutarkan magnet atau gergelung dalam penjana dan steam tersebut akan terkondensasi menjadi air. Maka tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okay, apa dia tindak balas berantai yang disebutkan dalam gambar rajah nombor 1 tadi? Ni gambar rajahnya, kalau nak lihat kan, uranium dibedah oleh neutron. Ni berlaku pembelahan nukleus. Kemudian akan menghasilkan lagi neutron kan, ada menghasilkan neutron dan juga tenaga nuklear. Okay, kemudian neutron ni akan membedil lagi uranium yang lain. Okay, so akan menghasilkan lagi krypton dan barium. Lepas tu dia ada lagi lah neutron yang lain, 3 neutron lain dibebaskan. Maka berlakulah tindak balas berantai. Dalam reaktor nuklear, tindak balas pembelahan nukleus uranium menghasilkan 2 nukleus anak, 3 neutron yang bebas bergerak dengan pantas dan membebaskan tenaga yang besar. Neutron tersebut akan membedil nukleus uranium yang lain dan akan membebaskan neutron yang lebih banyak melalui pembelahan nukleus yang berterusan. So, benda ni berterusan. So, ini dipanggil sebagai tindak balas berantai. Tindak balas berantai ni perlu dikawal dalam teras reaktor. Reaktor perlu mempunyai struktur binaan yang boleh menghalang kebocoran sinaran radioaktif ke persekitaran. Macam-macam anak belajar masa tingkatan 1 kan, macam mana yang anak belajar, sinaran radioaktif tu berbahaya. Okay? Banyak efek, banyak kesan negatifnya lah. Okay, ini adalah kawalan kadar tindak balas nuklear. Okey, di mana di sini juga disertakan ciri-ciri keselamatan. Okey, kalau anak-anak nak jawab soalan esei, mana tahulah disuruh design reaktor nuklear. So, ini anak-anak boleh gunakan lah. Okey, yang pertama kita ada rod pengawal di sini, di mana rod pengawal mengawal tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Dia dibuat daripada boron atau kadmium. Kemudian bawah ni kita ada moderator untuk memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Ini dia dibuat daripada bahan seperti grafit atau air. Kemudian untuk ciri keselamatan kita ada dinding konkrit yang tebal supaya menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Kalau ini anak-anak belajar alfa, beta, gamma, dia mempunyai kuasa penembusan yang berbeza. So, bila letak konkrit, semua sinaran tu tak boleh tembus. So, dan juga ada air sebagai ejen penyejuk untuk menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai supaya untuk menghasilkan steam mengawal suhu reaktor. Kalau terlalu panas boleh meletup. Okay, rod uranium pula digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear.
Kita lihat ada negara yang menggunakan tenaga nuklear ni sebagai tenaga alternatif untuk menjana tenaga elektrik sebab dia boleh menghasilkan tenaga yang besar, jumlah tenaga yang besar dan juga menjimatkan. Okey, tapi dekat Malaysia kita belum ada lah. Kita cuma janakan elektrik menggunakan sumber arang batu, gas asli dan air. So yang ini untuk pengenalan anak-anak lah, kita ada empangan di Bakun Sarawak yang merupakan empangan kedua terbesar dekat Asia. Tapi negara-negara macam Amerika Syarikat, Jepun, Perancis, India dan China dah gunakan tenaga nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. So penduduk kat sana membayar elektrik dengan lebih murah lah. Cuma bila membina reaktor nuklear tu mesti ada ciri-ciri keselamatan tu kena jaga. Kalau sisa-sisa tu berlebihan, tak dilupuskan dengan betul, maka kesan negatifnya banyak. Tenaga nuklear ni merupakan sumber alternatif sebab dia boleh menampung permintaan tenaga yang semakin meningkat dan dia boleh menggantikan sumber tenaga bahan api fosil yang tidak boleh diperbaharui. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga nuklear ni masih menjadi isu yang hangat dibincangkan. Okey, sampai di sini sahaja hari ni. Cikgu harap anak-anak boleh selesaikan tugasan yang cikgu bagi tahu di WhatsApp lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.